Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan Berita ASEAN yang memaparkan peristiwa dan pergerakan yang berlaku di sekitar rantau ASEAN. Berita ASEAN minggu ini dimulakan dengan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam ke upacara persemadian negara bagi mendiang Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri pertama Republik Singapura dan lawatan resmi selama 2 hari Perdana Menteri Thailand beserta rombongan ke negara ini. Bahan berita ASEAN lain juga dimuatkan dengan berita dari Myanmar mengenai pesawat terbang bertenaga suria Solar Impulse yang berlepas meninggalkan Medley dalam penerbangan seterusnya ke China dan projek tenaga solar di Long Beruang, Ulu Baram, Miri, Sarawak. Bersama Jaminah Haji Abdul Rahman untuk mengikuti laporannya. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ahad lalu berkenan berangkat ke upacara persemadian negara bagi mendiang Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri pertama Republik Singapura. Upacara tersebut berlangsung di Pusat Kebudayaan Universiti Kebangsaan Singapura. Tuan Yang Terutama meninggal dunia pada Isnin 23 Mac 2015 di Singapore General Hospital pada usia 91 tahun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung untuk berangkat menyertai ketua-ketua negara dan kerajaan yang lain ke dalam Dewan UCC bagi upacara State Funeral Services bagi memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Tuan Yang Terutama Lee Kuan Yew. Sebelum upacara persemadian negara diadakan, mendiang Tuan Yang Terutama telah dibawa melalui perarakan dari Dewan Parlimen Republik Singapura ke Pusat Kebudayaan Universiti Kebangsaan Singapura. Semasa upacara persemadian negara ini, beberapa ucapan penghormatan terakhir telah disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Dr. Tony Tan Keng Yam, Presiden Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Emeritus Goh Chok Tong, Menteri Kanan Republik Singapura dan beberapa mantan Menteri Kabinet Republik Singapura, ketua-ketua komuniti, termasuklah anak kedua mendiang Tuan Yang Terutama Lee Hsien Yang. Bertafakur selama seminit juga diadakan diikuti dengan lagu kebangsaan Singapura. Di akhir upacara persemadian negara tersebut, mayat mendiang Tuan Yang Terutama Lee Kuan Yew dibawa ke Mandai Krematorium untuk upacara tertutup seterusnya. Sebelum menamatkan keberangkatan di upacara tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke majlis resepsi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Tony Tan Keng Yam, Presiden Republik Singapura. Dalam titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Presiden dan Perdana Menteri Republik Singapura baru-baru ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menyampaikan ucapan takziah yang amat mendalam kepada kerajaan dan rakyat Republik Singapura. Baginda seterusnya bertitah bahawa mendiang Tuan Yang Terutama adalah seorang pemimpin yang berkarisma dan teladan yang baik yang telah membawa kemajuan besar kepada rakyat Singapura dan akan paling dikenang sebagai arkitek moden di sebalik transformasi luar biasa Singapura sebagai sebuah bandaraya bertaraf dunia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, minggu lalu berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Jeneral Bersara Prayut Chan-o-cha, Perdana Menteri Thailand, dan isteri Profesor Madya Narapon Chan-o-cha yang berada di negara ini bagi lawatan rasmi selama 2 hari.
Kebawah Duli Maha Mulia dan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri menerima menghadap Perdana Menteri dan isteri di Ceradi Lala Kencana Istana Nurul Iman. Berangkat sama paduka-paduka anak anda dan adinda Kebawah Duli Maha Mulia serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Rombongan Perdana Menteri Thailand termasuk Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Thailand dan isteri, Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand, Timbalan Menteri Pengangkutan Thailand yang juga Setiausaha Agung Lembaga Pembangunan Ekonomi Nasional dan Sosial Thailand dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara ini dan pegawai-pegawai kanan kerajaan Thailand. Sejurus lepas, Majlis menghadap Kebawah Duli Maha Mulia berkenan mengadakan Majlis Perjumpaan Duhala dengan Perdana Menteri Thailand. Semasa perjumpaan, Kebawah Duli Maha Mulia dan Perdana Menteri Thailand membincangkan isu-isu duhala antara negara Brunei Darussalam dan Thailand serta bertukar-tukar pandangan mengenai hal ehwal serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Kebawah Duli Maha Mulia bersama Tuan Itu Utama berkenan menyaksikan majlis penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara Kerajaan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Thailand dalam bidang kerjasama pertanian. Menandatangani bagi pihak Kerajaan Kebawah Duli Maha Mulia yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Utama Datuk Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Datuk Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, manakala bagi pihak Kerajaan Thailand diwakili oleh Tuan Itu Utama Patipong Pongpon Na Ayutthaya, Menteri Pertanian dan Koperasi. Juga berkenan menyaksikan majlis penandatanganan MOU ialah Duleng Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadimillah dan Duleng Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Pesawat terbang bertenaga suria Solar Impulse berlepas meninggalkan Mandalay, Myanmar dalam penerbangan seterusnya ke China, iaitu peringkat kelima dalam penerbangan mengelilingi dunia dengan hanya menggunakan tenaga suria. Pesawat satu tempat duduk itu berada selama seminggu di Mandalay untuk menunggu cuaca yang sesuai ke destinasinya di Chongqing, China, iaitu peringkat paling mencabar dalam penerbangannya sejauh ini. Picard, salah seorang dari 2 orang pemandu pesawat warga Switzerland itu akan menghadapi suhu sejuk semasa dalam kokpit pesawat dan keadaan cuaca yang tidak dapat diramal di wilayah pergunungan Yunnan dan Sichuan. Pesawat tersebut akan terbang pada paras yang tinggi bagi kebanyakan penerbangannya dan dalam keadaan ini memerlukan bekalan udara oksigen. Dengan jarak kira-kira 1,375 km, ia akan mengambil masa selama 18 jam. Pasukan yang terlibat dalam pembinaan pesawat Solar Impulse 2 berkata lebih dari 17 sel solar telah digunakan dan diletakkan di atas kedua-dua sayap pesawat dengan harapan untuk mengetengahkan penggunaan tenaga suria. Persinggahan pertama dari 12 tempat persinggahan pesawat tersebut ialah Muscat, Oman, di mana ia bermula di Abu Dhabi. Pesawat ini dijangka menempuhi 25 hari masa penerbangan dalam masa 5 bulan. Dari Oman, Solar Impulse 2 terbang ke Ahmedabad, India sebelum Varanasi dan kemudiannya ke Mandalay. Dari Chongqing, China, pesawat itu nanti akan menghala ke timur untuk mendarat di Nanjing sebelum terbang dalam peringkat paling jauh, iaitu kira-kira 8,172 km dalam masa 120 jam menyeberangi Lautan Pasifik untuk mendarat di Hawaii. Selain mesra alam dan beroperasi secara bebas, projek tenaga solar di Long Beruang, Ulu Baram, Miri, Sarawak telah banyak membantu kehidupan penduduk sejak ia dilaksanakan pada tahun 2010. Pelaksanaan projek tenaga solar tersebut kini telah menjadi nadi transformasi apabila ia bakal diperluaskan ke sekitar pedalaman Bandaraya Miri dalam masa terdekat. Ini selari dengan agenda utama kerajaan bagi meningkatkan taraf kehidupan rakyat di kawasan luar bandar.
Sejak siap pada 15 April 2010 dan perasmiannya disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 25 Februari 2012, kemudahan ini terus dimanfaatkan sepenuhnya oleh lebih 300 penduduk di perkampungan Penan ini. Ia bukan sahaja diguna pakai untuk kegunaan harian memandangkan adanya kelebihan pembekalan tenaga elektrik selama 24 jam sehari, malah urus niaga kedai runcit dan hasil kraftangan. Bekalan tenaga elektrik ini turut disalurkan ke Pusat Pembangunan Komuniti Long Beruang yang menempatkan Pusat Jalur Lebar ICT Long Beruang sekaligus memberi peluang sama rata kepada masyarakat luar bandar bersama menikmati kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Selain melayari internet sebab adanya tenaga solar ni, kami juga mempunyai tenaga elektrik yang berfungsi, beroperasi 24 jam. Sekarang ada berubah. Itulah kami senang hati dengan kerajaan. Dia dapat membantu kami dengan projek solar. Ya, berita ASEAN minggu ini juga mengongsikan berita menarik yang lain. Pusat Bandaraya Hue di Vietnam dianugerahi gelaran Bandaraya Alam Sekitar ASEAN yang mapan oleh Jawatankuasa Kebangsaan ASEAN, sementara Luang Prabang di Laos juga dianugerahkan destinasi bandaraya terbaik di dunia 6 tahun ini buat kali ke-6 tahun berturut-turut. Dalam perkembangan lain, Festival Pasinaya tahunan diadakan di Pusat Kebudayaan Filipina di Manila dan akhir sekali sambutan Earth Hour 2015 yang diadakan di negara ini, Jakarta dan Kuala Lumpur. Terus kami ikuti berita ASEAN dan laporannya juga bersama Haja Haminah Haji Duraman. Pusat Bandaraya Hue di Vietnam telah dianugerahkan gelaran Bandaraya Alam Sekitar ASEAN yang mampan oleh Jawatankuasa Kebangsaan ASEAN. Ia merupakan anugerah paling layak setelah pihak berkuasa Hue dan penduduk tempatan melakukan berbagai usaha dalam membangun persekitaran yang mampan di bandaraya ini. Ia juga merupakan pengiktirafan terhadap projek di bandaraya ini untuk membina sebuah bandar hijau dari sekarang hingga tahun 2020. Penganugerahan tersebut sangat bermakna kepada Bandaraya Hue. Ia bukan hanya sekadar gelaran tetapi juga sebagai peringatan untuk mengekalkan persekitaran bandar yang sihat melalui perancangan bandar berkesan, sumber dan tenaga pengurusan serta meningkatkan kesedaran di kalangan penduduk tempatan. Bagi pelawat asing, tarikan bukan hanya tertumpu kepada tempat-tempat menarik dan nilai-nilai sejarah serta budaya di sini, tetapi juga keramahan penduduknya dan persekitaran yang mapan. Bandaraya Hue beruntung kerana mempunyai lanskap semula jadi yang indah dan diktiraf sebagai tapak kebudayaan dunia UNESCO serta tapak warisan semula jadi. Salah satu tugas utama dalam pembangunan yang berterusan ialah perancangan bandar yang berkesan dengan pendekatan yang mesra alam. Pengiktirafan tersebut sangat berharga bagi Hue dan diharap dapat membantu mengangkat namanya dari segi pelancongan dalam dan antarabangsa. Sementara itu, Luang Prabang di Laos juga sekali lagi dianugerahkan destinasi bandaraya terbaik dunia tahun ini oleh majalah pelancongan terkemuka British, Wanderlust, buat kali ke-6 berturut-turut. Penganugerahan terbaru ini diharap akan terus merangsang pertumbuhan industri pelancongan di Luang Prabang dan Laos secara keseluruhannya dan menggalakkan penyediaan perkhidmatan dan kemudahan yang lebih baik untuk pelancong dalam dan antarabangsa. Tapak Warisan Dunia Luang Prabang telah meraih kategori Bandaraya Terbaik dalam Anugerah Pengembaraan Wanderlust 2015 dengan Bagan di Myanmar menduduki tempat kedua dan Stockholm di Sweden di tempat ketiga. Pembaca majalah Wanderlust juga mengundi Luang Prabang sebagai salah satu daripada 2 bandaraya di dunia untuk dilawati bagi tahun 2014. Wilayah Luang Prabang mempunyai penduduk lebih 400,000 orang, manakala bilangan pelawat asing pada tahun lalu melebihi 340,000 orang.
Luang Prabang adalah bekas ibu negeri Len Zhang yang bererti bumi sejuta gajah dan merupakan pusat kebudayaan di rantau ini pada zaman kegemilangannya. Tarikan marcu tanda sejak berabad-abad lamanya seperti air terjun Guangxi dan Bukit Posi boleh didatangi dengan mudah. UNESCO mengisytiharkan Luang Prabang sebagai tapak warisan dunia pada tahun 1995 dan sejak itu ketibaan pelancong bertambah pada setiap tahun. Pada tahun 2013 pula jumlah pengunjung asing ke Luang Prabang mencapai 343,000 dan wilayah ini menjangkakan ketibaan pelancong mencecah 500,000 pada tahun ini. Kekayaan warisan budaya setiap negara anggota ASEAN dipertonton di Pusat Kebudayaan Filipina dalam Festival Pasinaya tahunan. Ia tampil berbeza tetapi budaya yang saling berkaitan dengan bidang muzik dan tarian sering dianjurkan. Sebahagian daripada negara anggota ASEAN yang menyertai dan menyaksikan festival ini terdiri dari Laos, Singapura, Vietnam dan negara Brunei Darussalam. Pusat Kebudayaan Filipina berharap agar rakyat menikmati keindahan seni dan budaya melalui aktiviti interaktif dengan memberi keutamaan dan menghargainya. Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi menganjurkan sambutan Earth Hour 2015. Acara berlangsung di Pantai Rekreasi Serasa. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Interpahlawan Datuk Seri Setia Haji Suyoy bin Haji Osman, Menteri Pembangunan. Tema tahun ini, Use Your Power to Change Climate Change. Acara bermula dengan penutupan lampu di kawasan jualan di pantai berkenaan selama 1 jam bermula pukul 8.30 malam oleh Yang Berhormat. Diikuti dengan senam robik dan berjalan kaki di sepanjang pantai tersebut. Acara juga diisi dengan aktiviti mencipta logo menggunakan lebih 60 batang lilin sebagai manifestasi menyokong kempen yang dianjurkan oleh wakil-wakil belia alam sekitar Brunei dan para pelajar dari Universiti Brunei Darussalam. Earth Hour 2015 merupakan salah satu inisiatif Kementerian Pembangunan untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan kaki tangannya mengenai perubahan iklim melalui penjimatan tenaga. Manakala di Indonesia, lampu-lampu di beberapa buah bangunan pejabat dan hotel di Jakarta ditutup sempena kempen Earth Hour ini dan lampu-lampu di beberapa monumen negara juga ditutup selama sejam. Sementara itu, bangunan tertentu di ibu negara Malaysia, Kuala Lumpur, juga dalam kegelapan selama 1 jam dari pukul 8.30 malam bagi menyokong Earth Hour. Antara bangunan yang dimatikan lampu selama kempen diadakan ialah Menara Berkembar Petronas, Menara Kuala Lumpur, Bangunan Daya Bumi, Pavilion, Fahrenheit, Lot 10 dan Star Hill Gallery. Ribuan warga kota dan pelancong yang berada di lokasi bersorak apabila lampu dimatikan untuk menyatakan sokongan mereka dalam inisiatif untuk menyelamatkan planet ini daripada pemanasan global dan perubahan iklim. Earth Hour merupakan acara tahunan yang diadakan pada hari Sabtu terakhir bulan Mac. Kuala Lumpur adalah antara 7,000 bandar di 172 negara di seluruh dunia yang telah membuat komitmen untuk kempen ini. Tahun ini, Malaysia mula memikul tanggungjawab besar sebagai pengerusi ASEAN. Myanmar menamatkan peranannya sebagai pengerusi ASEAN pada 31 Disember lalu. Dengan pelantikan sebagai pengerusi ASEAN yang baru, Kuala Lumpur akan menjadi hos kepada pelancaran komuniti ASEAN yang akan dilancarkan pada November tahun ini. Ia selaras dengan deklarasi sidang kemuncak mengenai peta garisan komuniti ASEAN 2009-2015 yang dimeterai pada sidang kemuncak ASEAN ke-14 di Hua Hin, Thailand pada tahun 2009. Auda, hingga di sini dulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Untuk mengikuti Berita ASEAN, Auda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.com.
www.rtv.gov.bn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.